Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini min syarri nafsi. Wahai Tuhan, berilah kepadaku petunjuk dan peliharalah diriku dari kejahatan diri sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan rahmatnya Allah pertemukan kita sekali lagi dalam siri tafsir Quran Juzul Amma. Untuk bulan 11 ialah merupakan kali yang ketiga. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi sambungan Juzul Amma kita ni, itu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Jadi kita perhatikan kepada firman Allah ayat ke-15 hingga 16. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Allah, oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak lagi bersabar dan bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan aku. Begitulah keadaan manusia tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Bila diberi kemewahan, mereka sombong dan takabur dan mengatakan mereka ni adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apabila mereka diuji oleh Allah dengan kesusahan, kesempitan rezeki, mereka tidak bersabar dan akan rasa resah gelisah dan menyatakan mereka adalah orang telah dihinakan oleh Allah. Itulah keadaan orang yang tidak beriman atau tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan tafsir Al-Marazi ada 3 kalimat penting dalam bahasa ayat di atas. Itu ibtalahu, Allah mengujinya dengan dilapangkan rezekinya dan memenuhi apa yang menjadi keperluannya. Maknanya segala apa yang diingini tercapai dalam kehidupan ini. Yang keduanya akraman. Akraman, Allah menjadikannya orang yang terhormat dan dilingkungi dengan kemewahan, ada kedudukan dan berharta benda. Ketiga, faqadara alaihi rizqah, Allah menjadikan rezekinya sempit dan sukar. Jadi dalam ayat 15 dan 16 ini Allah menerangkan 2 jenis manusia yang mempunyai sifat buruk sangka dan pemikiran, maksudnya buruk sangka dan buruk cara berfikir yang salah terhadap Allah, sama ada dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam. Itu pertamanya manusia yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dengan berbagai nikmat dan diberikan keluasan rezeki, iaitu Allah untuk Subhanahu Wa Taala nak menguji, maka mereka beranggapan bahawa Allah telah memberi kemuliaan dan kehormatan kepada mereka. Yang keduanya ialah manusia yang diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, kesusahan mendapatkan rezeki dan beberapa kekurangan, maka mereka menyangka bahawa Allah telah menghina dan menderakan dirinya. Dan telah maksud yang Ta'ala menghina, telah menderakan diri mereka. Jadi hikmah Allah melapangkan rezeki seseorang dan menyempitkan rezeki seseorang adalah tujuan tertentu. Bagi yang banyak harta kekayaan dan kenikmatan, kesenangan menjadikan seseorang itu tenggelam dalam syahwat nafsu yang menyebabkan terputus hubungannya dengan Allah. Mereka diuji sama ada mahu bersyukur atau kufur, manakala mereka yang diuji dengan kesempitan agar
harga bersabar dan tidak resah gelisah menghadapi keadaan tersebut. Allah menjelaskan keadaan ini dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-55 dan ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak pinak itu bermakna bahawa dengan yang demikian kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan? Tidak. Bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar. Dan tafsir pimpinan Ar-Rahman ayat muka surat 875 dijelaskan harta kekayaan, anak pinak yang ramai, pangkat kebesaran dan pengaruh kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diingkar itu tidak bermakna bahawa Allah memberi mereka kebaikan. Bahkan yang sebenarnya pemberian yang demikian merupakan suatu ujian. Adakah mereka menghargainya dengan bertaubat dan bersyukur, atau mereka makin bertambah dosa dan tenggelam dalam kesesatan yang mereka pilih itu? Itulah dia dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 875. Manakala firman Allah dalam ayat 17 hingga 18, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Maksud ayat ini ialah jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Jadi daripada ayat ini Allah mencela golongan yang banyak harta dan yang tidak menunaikan hak-hak Allah ke atas mereka, iaitu memuliakan anak-anak yatim dan membuat kebaikan kepada mereka. Malah mereka juga tidak memberi galakkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'id bahawa Rasulullah SAW bersabda sambil meluruskan jari telunjuk dan jari tengah, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang memelihara anak-anak yatim seperti dua jari ini dalam syurga. Dalam hadis ini diriwayatkan daripada hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud sebaik-baik rumah orang Islam ialah rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Maksudnya, ingat tu, sebaik-baik rumah orang Islam ialah rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Anak-anak yatim yang dilayan dengan baik. Manakala seburuk-buruk rumah ialah rumah orang Islam yang rumah yang ada dalamnya anak yatim tapi dilayan dengan buruk. Jadi fikir-fikirkanlah maksud hadis ini. Maknanya rumah paling baik rumah ada anak yatim tapi anak yatim dilayan dengan baik. Tapi apakah maknanya rumah yang ada anak yatim tapi tidak dilayan dengan baik? Sebab itu adalah sebab buruk rumah. Waliyahzubillah. Okey, Muqatil berkata sebab turunnya ayat ini adalah kerana Qudamah bin Mas'ud adalah anak yatim yang tinggal bersama Umayyah bin Khalaf. Dia tidak memberikan hak kepada anak yatim tersebut, iaitu tidak berbuat baik kepadanya, mengambil hartanya dan menghalangnya daripada mendapatkan haknya yang sah daripada harta pusaka. Itulah Allah Ta'ala seolah menegur sikap golongan-golongan yang sedemikian tadi. Okey, dalam firman Allah ayat 19 hingga ayat yang ke-20, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba. Dalam ayat ini Allah menerangkan sikap golongan yang mengingkari perintah Allah, iaitu mereka banyak memakan harta pusaka dengan keadaan terlalu tamak dan rakus terhadap harta. Malah mereka juga mengumpulkan harta dari segenap sumber tanpa menghiraukan sama ada halal atau haram. Mereka amat menyintai harta dalam keadaan yang melampau. Tegasnya mereka lebih mementingkan kehidupan di dunia daripada akhirat dengan berlebih-lebihan mengejar keseronokan dan kelazatan dunia. Itulah
Alhamdulillah Allah Ta'ala dah menyatakan maksud daripada ayat 19 hingga 20. Jadi Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang makan harta pusaka, tamak dan kumpul harta, tidak kira halal atau haram, menyertai harta dan keadaan yang melampau, dan lebih mementingkan kehidupan di dunia pada kehidupan akhirat, dan hidup di dunia dengan keadaan yang berlebihan dengan mengejar keseronokan dan juga kelazatan dunia. Jadi perkara ini amatlah perlu diambil perhatian oleh kita. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan yang telah disebutkan tadi, insya-Allah. Maka firman Allah dalam ayat yang ke-21, Bismillahirrahmanirrahim, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya dan diratakan dengan serata-ratanya. Maknanya kita lihat bahawasanya harta benda yang ada itu tidak ada manfaatnya bila datangnya hari akhirat, bila datang hari kiamat, sebab semuanya akan hancur binasa, termasuklah diri kita sendiri. Allah Akbar. Jadi Allah menjelaskan tentang bencana besar yang berlaku pada hari kiamat kelak, iaitu bumi akan bergegar dan bergoncang tanpa henti sehingga berkecai. Jadi apa saja yang kita cintakan di atas dunia ini, termasuk harta benda, kedudukan, adalah perkara yang tidak penting, sebab semuanya sampai masanya sama ada kita yang meninggalkan harta benda ataupun harta benda akan meninggalkan kita dengan berlakunya kiamat, ataupun kita diragut oleh kematian dan sebagainya, ataupun harta tersebut bercerai pada diri kita dengan takdir Allah, Allah tarik dengan sebab peratusan kita, sebab kita mati lagi. Tapi Allah Ta'ala ini kita merasai bagaimana maksudnya bagaimana harta yang kita bangga-banggakan itu Allah Ta'ala tarik nikmat daripada kita, apatah kita untuk menguasai harta benda tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala beri pinjam sekadarnya, sekejap mungkin, dan Allah Ta'ala boleh tarik bila masa sahaja. Okey, seterusnya, bukit bukau akan hancur sehingga menjadi rata seperti padang pasir. Jadi bayangkanlah bukit yang tinggi, yang ada macam-macam kehidupan di atas bukit tersebut, dengan tumbuhan, dengan haiwan, pada masa hancur berkecai, tidak ada apa yang dapat dibanggakan daripada kekuasaan Allah Ta'ala ini. Maksudnya segala yang ada ini adalah perhiasan yang bersifat sementara, yang Allah Ta'ala boleh binasakan sekelip mata saja. Contohnya berlakunya kiamat, berlakunya hari kiamat, itu hari kegoncangan yang amat dahsyat. Seterusnya manusia akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Maksudnya masa itu manusia akan dihalakan kepada mahsyar selepas bangkit dari kubur masing-masing, dan mereka akan menerima segala pembalasan. Maksudnya kalau mereka membuat kebaikan, maka baiklah yang akan diterimanya. Ya Allah tidak akan tertinggal walaupun sebesar zarah kebaikan sekalipun, tidak akan tetap menerima imbuhan kebaikan yang banyak, insya-Allah. Okey, ayat ini secara tidak langsung untuk mengingatkan perbuatan manusia sebelum ini yang terlalu rakus terhadap harta benda dan tidak bersikap kasihan belas terhadap anak yatim, dan terlalu cintakan harta yang melampau sehingga tidak dapat membezakan antara yang halal dan yang haram. Jadi malah mereka juga menyangka bahawa tidak ada hisab dan tidak ada pembalasan di hari akhirat itu. Jadi ini adalah satu perkara yang malang, yang berada dalam fikiran orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada bersikap demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga diri kita, jaga pemikiran kita, jaga iman kita, sehingga kita bertemu kepada Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala redha dan kita meredha Allah SWT, insya-Allah. Sekali itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung lain kali. Yang baik daripada Allah, lemah daripada saya sendiri. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.